Bunga gantang di jati peramu, indah warnanya bagaikan bara. Selamat datang para tetamu, dengan izin dimulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton setia kami. Hari ini saya Nur Aiman Akilah sebagai moderator anda dalam forum hari ini, di mana kita akan membincangkan isu semasa iaitu rokok, satu sedutan membawa padah. Pemandangan kita masih lagi dalam mengalami pandemik, kita terpaksa melakukan forum dalam secara maya. Walaupun banyak halangan yang dihadapi, namun kita dengan adanya teknologi-teknologi terkini macam platform Google Meet yang kita gunakan sekarang, insya-Allah kita dapat meneruskan forum ini seperti biasa. Tajuk rokok untuk forum hari ini semestinya tidak asing lagi bagi dalam kalangan masyarakat kini, terutamanya anak muda. Yang sedia maklum, yang rokok ini sememangnya tiada kebaikan langsung kepada individu, malah memberikan banyak keburukan. Tetapi masyarakat kini tetap tidak peduli bahawa rokok ini sebenarnya membawa padah kepada perokok maupun orang sekeliling. Sebelum mengupas tajuk ini lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita hari ini. Panel pertama kita merupakan seorang doktor yang berkhidmat selama 8 tahun di Hospital Besar Kelantan. Mungkin tidak asing lagi kerana beliau sering keluar di kaca TV. Akhir-akhir ini beliau selalu membincangkan isu-isu semasa dan juga COVID-19. Saya memperkenalkan yang dihormati Dr. Hafiz Aiman yang Segak Beraya. Terima kasih doktor kerana sudi menghadiri program hari ini. Apa khabar doktor? Sihat ke? Alhamdulillah sihat, afiat. Baik doktor. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadiri forum ini. Seterusnya saya memperkenalkan panel kedua kita, iaitu merupakan seorang ustaz yang sentiasa memberi ceramah di majlis-majlis agama. Saya memperkenalkan Al-Fadhil Ustaz Wan Shah. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada saudari moderator kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah satu ahli panel untuk forum ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi turut serta forum hari ini. Dan seterusnya saya memperkenalkan ahli panel terakhir kita, iaitu seorang penulis yang pernah menulis artikel tentang pengalaman beliau berhenti merokok dan kesan-kesan selepas berhenti merokok. Jadi mempersilakan Encik Syazwan. Apa khabar Encik? Alhamdulillah. Terima kasih pada sebab menjemput saya jadi ahli panel. Baik Encik. Baiklah, maka itu adalah ahli-ahli panel untuk forum kita hari ini. InsyaAllah diharapkan forum hari ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah diharapkan forum ini berjalan. Kita penonton mempunyai sebarang pertanyaan ataupun cadangan, anda semua boleh kemukakannya di ruang komen yang kami sediakan di bawah, dan insyaAllah kami akan menjawab dan memberi respon secepat yang mungkin. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya memulakan forum hari ini dengan mengajukan satu soalan kepada doktor yang berbunyi, apakah kandungan yang terdapat dalam sebatang rokok dan juga kesan kepada tubuh badan? Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari moderator kita, iaitu Nur Aiman Akilah. Yang pertama saya akan bincangkan atau memberi sedikit tentang kandungan yang ada dalam sebatang rokok. Setiap batang rokok yang digunakan akan mengandungi atau mengeluarkan lebih 4,000 bahan kimia yang beracun dan yang membahayakan kesihatan, dan ia boleh membawa kepada maut. Dengan ini, untuk setiap sedutan, kita pastinya akan mengetahui bahawa rokok itu akan membawa bencana atau maut kepada kita.
Okey, antara bahan-bahan yang terkandung dalam rokok adalah seperti mana yang kita tahu ialah radioaktif, dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat ataupun pencuci lantai, lepas tu ubat gegat, racun, iaitu racun-racun serangga, racun anak-anai, dan gas yang beracun yang digunakan di bilik-bilik di kamar maut bagi pesalah yang menjalani hukuman mati dan banyak lagi. Bagaimanapun, racun yang paling penting yang ada dalam sebatang rokok ialah, yang pertama dia ada 3. Yang pertama ialah tar, yang kedua nikotin, dan yang ketiga karbon monoksida. Okey, bagi tar, ia mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser. Okey, selain itu, yang kedua iaitu nikotin. Nikotin yang terkandung dalam rokok adalah menyerupai seperti dadah yang mampu bertindak balas di dalam otak dan menjadi punca utama penagihan. Sindrom ketagihan terhadap nikotin yang ditunjukkan dengan gejala gian dan tarikan adalah mungkin lebih hebat berbanding dengan dadah. So di sini kita boleh simpulkan nikotin ini membawa ketagihan yang sangat-sangat ketara dan mungkin ia lebih teruk daripada dadah. Okey, malah daripada kajian saintifiknya, nikotin itu juga merupakan dadah seperti mana yang diiktiraf oleh dunia perubatan. Okay, seseorang yang kehabisan rokok, sebagai contoh, seseorang yang kehabisan rokok kadang-kala berkelakuan seperti mengalami gangguan akal dan dalam keadaan yang amat-amat tertekan apabila, sebagai contohnya, bila seseorang tu dah tak ada stok rokok. So di situ dia akan mula rasa tertekan dan hidupnya tidak akan selesa selagi dia tidak mendapat rokok tu. Okay, oleh itu terlalu suka, disebabkan nikotin inilah, terlalu suka kepada untuk seseorang atau sesiapa yang terjerat dengan ketagihan merokok ini, dan untuk meninggalkannya mungkin memerlukan azam yang kuat dan ikhtiar yang sangat-sangat kuat untuk berhenti ataupun meninggalkan rokok ini. Okey, nikotin juga menjadi punca utama risiko serangan penyakit jantung dan strok. Hampir 1/4 mangsa pesakit jantung adalah berpunca daripada tabiat merokok. Selain itu, karbon monoksida yang ketiga, karbon monoksida juga adalah gas yang beracun yang biasanya dikeluarkan oleh exhaust kenderaan di sekeliling kita. Itu adalah gas orang katakan karbon monoksida. Okey. Gas karbon monoksida ini dikeluarkan oleh exhaust kereta. Okey, gas ini akan menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu hingga ianya menjadi teruk dan boleh menyebabkan maut sekiranya paras karbon monoksida melebihi 60% dalam badan kita. Okey, gas-gas ini akan mengurangkan oksigen untuk bergerak ke tisu-tisu otak badan, di seluruh badan kita, dan ianya akan menjadi teruk sekiranya karbon monoksida ini melebihi 60% di dalam tubuh badan kita. Okey, seterusnya, apabila racun rokok itu memasuki tubuh badan manusia ataupun haiwan, ianya akan membawa kepada kerosakan pada setiap organ di sepanjang laluannya, iaitu
Contohnya hidung, mulut, tekak, saluran pernafasan, saluran pendarahan, jantung sehinggalah ke saluran undi kencing, iaitu apabila sebahagiannya akan menjadi akan menjadi teruk di seluruh untuk anggota-anggota badan kita. Okey, untuk kesan-kesan apabila merokok adalah yang pertama, ia akan menjadi kanser paru-paru. Okey, ianya merupakan kesan merokok dalam jangka masa panjang. Walaupun kita telah berhenti merokok, mungkin situasi paru-paru kita ni tidak akan sama dengan sedia kala walaupun kita telah berhenti merokok. Okey, contoh-contohnya apabila contoh-contoh penyakit ialah kita boleh katakan emphysema, iaitu sesak nafas. Okey, semakin banyak kita merokok ataupun seseorang tu merokok, semakin tinggi risiko mendapat penyakit ini kerana merokok menyebabkan kerosakan pada kantung udara, iaitu dipanggil sebagai alveoli, yang penting dalam pertubuhan agar oksigen dan karbon monoksida dalam darah. Okay, yang kedua ialah kesan dia ialah jantung dan saluran darah. Okay, jantung ini adalah asas untuk fungsi anggota badan kita berjalan lancar, dan ia adalah untuk fungsi jantung ini adalah untuk mengepam darah dan membekalkan oksigen kepada sel-sel dan organ lain. Okay, jadi kesihatan jantung penting dalam mengekalkan organ-organ dalam sel berfungsi dengan baik. Okay, yang ketiga ialah kesan rokok pada jantung. Dia akan menyempitkan saluran darah kita. Saluran darah, nikotin akan menyebabkan saluran darah menjadi sempit dan secara tidak langsung menyekat dan mengurangkan kelancaran aliran darah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih doktor atas penerangan tersebut. Jadi yang macam doktor cakap tadi lah, setiap sebatang rokok mempunyai 3 bahan kimia yang beracun apabila dibakar. Jadi cuba kita bayangkan anak-anak kecil yang berumur belasan tahun yang dah terjebak dengan merokok. Bila diorang meningkat usia 30 lebih, 40 lebih, agak-agaknya berapakah bahan kimia yang telah terkandung dalam badan diorang? Itu sangatlah membahayakan diri mereka. Seperti yang doktor terangkan tadi, 1/4 daripada pesakit jantung mempunyai sejarah merokok. Kalau kita tengok perokok-perokok ni, diorang selalu mempunyai masalah batuk kering yang berpanjangan, dan itu juga adalah salah satu simptom merokok. Jadi antara tar, nikotin dan karbon monoksida yang ada dalam sebatang rokok tu, bolehkah doktor terangkan kenapa 3 bahan ini dianggap paling berbahaya? Silakan doktor. Okey. Apa yang saya antara 3 bahan yang saya katakan itu sangat bahaya. Okey, yang pertama adalah tar. Okey, tar boleh dikatakan segala bahan kimia ada dalam rokok tu. Seperti yang saya katakan adalah 42 bahan kimia yang terkandung dalam rokok, iaitu tar. Okay, maka di situ kita boleh katakan bahawa campuran untuk menghasilkan rokok itu menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi bahan-bahan kimia itu akan merosakkan tubuh badan kita, iaitu seperti jantung dan saluran-saluran yang lain. Okey, yang kedua yang saya katakan adalah nikotin. Nikotin ini saya katakan bahaya kerana ia adalah sejenis dadah ataupun dia membawa kita kepada kesan ketagihan yang sangat-sangat teruk. Okey, kesan apabila nikotin dah serasi dengan badan kita atau dah selalu diambil oleh badan kita, ia susah untuk berhenti. Seperti mana perokok-perokok lain yang pada awalnya hanya mencuba, tetapi apabila dia sudah membiasakan dirinya dengan
pengambilan nikotin iaitu menghisap rokok, maka ia akan menjadi rutin harian. Ia susah untuk berhenti. Itu adalah nikotin. Okey, yang karbon monoksida ialah kita boleh katakan yang ia adalah daripada asap-asap kenderaan, iaitu gas-gas yang dikeluarkan tanpa ada tapisan. Daripada karbon monoksida ini dihasilkan mungkin melalui kilang-kilang, exhaust kereta. Maka gas-gas itu adalah gas yang tercemar. Maka ia sangat tidak bagus untuk untuk tubuh badan manusia. Okey, itu saja. Baik, terima kasih doktor. Jadi itu satu penjelasan yang jelas dari doktor bahawanya bahan-bahan kimia yang ada dalam rokok itu bukan saja membawa kepada masalah jantung, malah lebih banyak lagi penyakit seperti kanser paru-paru, gangguan pada janin ataupun membahayakan kepada ibu hamil dan banyak lagi lah. Sebaiknya kita elakkanlah asap rokok ini daripada ibu-ibu yang hamil, orang asma dan juga kanak-kanak. Kalau boleh, merokoklah di tempat yang sesuai, yang jauh daripada orang awam. Jadi kita dah bincangkan tentang impak merokok dari sudut kesihatan dan kemudaratan pada badan. Seterusnya kita ingin tahu pula impak rokok ini dari sudut ekonomi, personaliti dan agama. Mungkin soalan ini sesuai untuk Ustaz, jadi saya tujukan soalan kepada Ustaz yang berbunyi, jelaskan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi, personaliti dan agama. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudari moderator. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi soalan yang ditujukan kepada saya ialah jelaskan impak asap rokok atau merokok itu dari segi personality, ekonomi dan juga dari segi agama. Jadi sebelum kita meneruskan kepada isu itu, seperti yang dikatakan oleh Dr. Hafiz, jelas menyatakan bahawa kesan rokok ni memberi pelbagai impak yang negatif kepada perokok. Contohnya macam penyakit kanser paru-paru, trachea, bronchus, mulut dan esophagus atau dikenali sebagai sistem saluran pemakanan kita. Jadi 90% penyakit kanser paru-paru ni berpunca daripada tabiat merokok. Jadi kalau kita tengok dari orang yang membeli rokok ni, dekat kotak rokok itu kita dapat lihat pelbagai penyakit yang dia tunjuk berpuncakan daripada merokok. Jadi kajian saintifik pun juga menunjukkan lebih 4,000 bahan kimia yang terdapat pada asap rokok yang menyebabkan penyakit kanser. Jadi perokok ni dia ada dua jenis, iaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif ni kita memang kenal dengan sebagai orang yang merokok lah. Jadi perokok pasif pula ni ialah orang yang tidak merokok namun disifatkan sebagai perokok kerana mereka menghidu asap rokok daripada orang yang menghisap rokok di sekeliling mereka. Percaya atau tidak, risiko yang dihadapi oleh perokok pasif ini lebih tinggi berbanding orang yang menghisap rokok itu. Sebagai contoh, seorang perokok boleh memberi kesan yang besar kepada orang sekeliling kerana di sekeliling mereka tu kita tidak tahu orang yang di sekeliling tu apabila dia menghidu asap rokok, dia mungkin akan ada sesetengah orang ni dia akan menjadi pening kepala, ada sesetengah orang dia akan menjadi batuk-batuk, sesak nafas dan pelbagai lagi penyakit yang boleh dihadapi oleh orang sekeliling. Jadi risiko yang lebih tinggi kepada perokok pasif ini apabila berlakunya
aktiviti merokok ni. Jadi untuk menjawab soalan daripada moderator, dari segi ekonomi, sebenarnya kita tahu bahawa rokok ini dia memang akan membelanjakan lebih wangnya untuk membeli rokok. Hal ini kerana apabila dia ingin membeli bahan rokok, perkara ini akan menjejaskan kos perbelanjaan mereka yang akan menyebabkan menjejaskan pendapatan tarikh hidup mereka. Jadi rokok akan menyebabkan berlakunya pembaziran kos perbelanjaan mereka sepanjang hidup mereka untuk merawat rawatan kos yang akibat berlakunya penyakit berpuncakan dari merokok ini, dan juga untuk membeli bahan-bahan rokok. Oleh itu, kita dapat samakan bahawa rokok ini seperti kita membakar duit kita sendiri. Jadi dari segi personality pula, bila kita merokok ni, kita dapat lihat dari segi orang sekeliling kita yang merokok tu, dia akan meninggalkan kesan bau yang agak kurang menyenangkan kepada kita, seperti bau yang melekat di baju mereka, di rambut dan dengan pernafasan mulutnya. Ada juga yang akan menyebabkan bibirnya menjadi kering dan gelap, manakala gigi pun akan berwarna kekuningan. Maka ini akan menyebabkan pernafasan yang berbau boleh menjejaskan hubungan sosial mereka dengan orang sekeliling. Jadi dari segi agama pula, rokok ini adalah mempunyai khilaf. Apa itu khilaf? Iaitu tidak ijma' ulama', sebab ada pendapat mengatakan haram dan ada juga pendapat mengatakan makruh. Contohnya macam judi. Judi ni bi-ijma'. Apa maksud bi-ijma'? Bi-ijma' ni adalah ijma' ulama' yang menyatakan, semua ulama' mengatakan hukum judi ini adalah haram. Jadi rokok ini bila ada khilaf antara ulama', maka perbuatan merokok ini tidak menjadi perkara yang mungkar. Perkara mungkar ini ialah perkara yang haram ijma' ulama'. Maknanya semua ulama' mengatakan perkara itu haram, maka judi itu ialah perkara mungkar, dan merokok ini bukan perkara mungkar sebab dia bukan ijma' ulama' mengatakan haram. Jadi ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la darara wa la dirara, yang bermaksud janganlah kamu memudaratkan diri kamu dan juga orang lain. Jadi hadis ini kita boleh kaitkan dengan contoh rokok lah, yang mana bila kita hisap rokok ni memudaratkan kepada kita yang menyebabkan kanser paru-paru, dan bila kita hisap rokok juga memudaratkan kepada orang sekeliling yang boleh menyebabkan sesak nafas, batuk-batuk dan sebagainya. Jadi rokok ini sememangnya boleh memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Jadi hukum haram ni apabila kita bukan sahaja memberikan kemudaratan kepada kita, malah dia juga membazir yang sangat melampau. Jadi hukum ni dia tidak akan menjadi statik. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita ni semua hukum ialah harus, kecuali bab agama. Agama ini dia ada cara dia untuk istinbat hukum. Jadi semua perkara yang berlaku ni bermulanya hukumnya harus. Jadi berlakunya hukum haram, makruh, wajib, sunat semua itu adalah kerana apabila mengikut keadaan, iaitu waqi'. Waqi' ini ialah keadaan. Apabila contohnya seperti bernyanyi. Bernyanyi ni mula-mulanya adalah harus.
Macam mana dia boleh jadi haram ialah apabila perbuatan menyanyi itu terdapat unsur-unsur yang menyebabkan perkara yang haram ditonjolkan seperti mendedahkan aurat. Jadi rokok pun dia boleh menjadi haram, dia boleh menjadi makruh. Jadi hukum itu tidak statik. Jadi contohnya rokok ni bila kita beli, ada sesetengah orang ni dia membeli 2 kotak sehari. Jadi bersamaan RM20 lebih. Ada seseorang ni dia sehari dia hanya isap 2 batang rokok saja. Jadi ada seorang tu dia membazir secara melampau, ada seorang ni tidak melampau. Jadi hukum tu tidak statik. Maka hukum makruh pula apabila disebabkan kita ni tidak tahu berapa batang rokok tu boleh memudaratkan kepada kita, boleh membahayakan kepada kita. Sebagai contoh, kita hisap sebatang, bahaya tak lagi? Jadi hisap rokok sebatang ni biasanya tidak bahaya lagi. Jadi berapa batang perkara merokok ni boleh menjadikan bahayanya kepada kita. Contohnya bila kita hisap 10 batang terus menjejaskan efek kepada tubuh badan kita dan mendatangkan kemudaratan, maka perkara ini terus menjadi haram disebabkan perkara itu terus memudaratkan kepada kita. Jadi sebab itulah perkara hukum untuk merokok ni ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Hal ini kerana perubatan pun tak pastikan berapa batang rokok baru boleh menyebabkan bahayanya kepada kita. Jadi selama-lamanya selagi tidak memudaratkan, kemudaratan itu tidak jauh lagi, maka samalah hukum makan gula. Bila kita makan gula ni, contoh bila kita makan gula banyak, kita kena kecil manis. Jadi adakah letak gula di dalam makanan atau minuman itu menjadi haram? Tak haram, sebab bila tak haram, maka rokok pun tidak haram. Jadi apa faedah letak gula itu banyak dalam makanan dan minuman? Untuk sedap-sedap je, sedangkan sedikit pun sudah memadai untuk tubuh badan kita. Maka ulama pun kias pula dengan rokok. Dan akhirnya tidak selesai masalah rokok ini, jadi tinggallah 2 hukum ini, iaitu hukum makruh dan juga hukum haram. Dan jadi itu sajalah pencerahan daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Nampaknya tadi ada sedikit gangguan ya Ustaz. Jadi dari tak apalah kita dah dengar penjelasan daripada Ustaz. Jadi dari penerangan Ustaz tadi, saya boleh simpulkan bahawa kesan rokok kepada personaliti kepada seseorang perokok, kita boleh lihat dari segi luarannya, seperti bibir kehitaman, saluran pernafasan yang tidak sihat, badan tidak bermaya dan banyak lagi lah. Ustaz juga sebut tadi sebarang kemudaratan ataupun aktiviti yang membawa kemudaratan pada badan kita boleh dikategorikan sebagai haram. Dan seterusnya, kesan rokok dari segi ekonomi pula, terkesan kepada pembelajaan perokok itu. Kalau perokok itu seorang yang tegar merokok, so dia akan membelanjakan duit yang banyak untuk membeli rokok. Cuba bayangkan kalau dia berhenti merokok dan duit dia membeli rokok itu disimpan dan boleh digunakan untuk membeli barang keperluan yang lain. Okey, dari pengenalan kepada rokok kita dah sentuh, kesan juga kita dah sentuh. Jadi sekarang kita nak dengar perkongsian dan pengalaman dari Encik Syazwan. Jadi bolehkah Encik Syazwan cerita kenapa dan bagaimana keadaan ketika dan selepas berhenti merokok? Dipersilakan Encik Syazwan. Terima kasih pada Aimah Akilah. Okay, so jadi saya akan ceritakanlah bagaimana, kenapa dan bagaimana keadaan saya ketika dah selepas berhenti merokok. So jadi
awal-awalnya saya akan cerita tentang macam mana saya boleh terjerabak dalam kegiatan merokok. Yang pertama sekali, saya mula terlibat dengan kegiatan merokok ni adalah waktu saya sekolah menengah dulu, tingkatan 2. Dekat sekolah kami dulu asrama. Macam biasalah, untuk berasrama merokok ini perkara yang biasa. Lagi-lagi di dalam tandas. So jadi saya pun waktu saya ke tandas tu ada kawan saya mengajak saya untuk isap rokok. Jadi saya pun isap je lah rokok time tu. And pernah ada orang kata dekat saya yang kalau merokok ni adalah satu cara untuk hilangkan stres. Jadi saya pun mendengarlah kata begitu. So jadi saya pun isap je lah rokok untuk hilangkan stres saya. Jadi apakah faktor yang menyebabkan saya untuk berhenti merokok? Saya kalau ni saya dah dekat 10 tahun jugalah dah isap rokok ni. So jadi kiranya lama lah jangka masa dia tu. Jadi salah satu sebab saya berhenti merokok adalah sebab desakan ibu bapa saya. Mak saya ni doktor. So jadi setiap kali mesti dia akan ulang balik yang rokok ni bahaya, jangan isap rokok semua tu. Jadi saya pun tergerak jugalah hati untuk berhenti isap rokok. Lepas tu ayah saya pula seorang askar. Semua orang tahulah askar, dalam askar mana boleh isap rokok. Jadi kalau waktu dulu kalau kena tangkap isap rokok dengan ayah saya dulu, kenalah sebat ke, kena rotan ke, macam tu lah. Lagi satu faktor saya berhenti isap rokok adalah sebab saya nak menjaga kesihatan saya. Sebab saya bimbang lah tengok ada kawan-kawan saya yang kena penyakit sesak nafas. Lepas tu macam tu lah. Cara-cara saya gunakan untuk berhenti merokok. Cara yang saya gunakan untuk berhenti merokok lah, macam tips untuk orang yang isap rokok kalau nak berhenti, bolehlah try. Salah satu cara adalah cubalah sibukkan diri dengan perkara lain lah, macam alihkan perhatian daripada menyebabkan kita untuk isap rokok. Waktu awal-awal dulu saya guna, kalau untuk berhenti isap rokok adalah macam saya akan letak rokok ni dekat tempat yang susah untuk dapat. Jadi macam leceh lah kalau kita nak pergi ambil rokok semata-mata nak isap sebatang je, kita contoh letak atas bumbung. So macam tu lah cara dia. Takkan kita nak panjat bumbung ambil satu batang untuk pergi isap je. So kalau cara lain ialah cuba lah macam main game seronok-seronok dengan kawan. Jangan stres-stres, sebab kalau perokok ni kalau stres diisap rokok. So cubalah cari game yang tak stres ke, macam tu lah untuk alihkan perhatian tu daripada isap rokok. Kalau cara kedua, kalau orang yang ada duit sikit lah, kalau dia untuk berhenti isap rokok ni tak senang pun. So biasanya ramai orang akan guna cara kedua ni lah, macam beli pot ataupun orang kenal sebagai vape lah. Sebab ada yang kata dalam pot ni dia tak ada nikotin, so kiranya dia akan susah lah buat kita ketagih dengan pot. Jadi bila kita isap pot, kita akan tak nak lah isap rokok, sebab rasa pot ni boleh saya katakan lagi sedap lah daripada isap rokok. Sebab pot ni ada macam-macam perisa, macam-macam keras dia macam tu lah. So kalau macam tu ramai yang akan guna cara kedua ni untuk berhenti isap rokok, beli pot ni lah. Walaupun macam orang selalu kata pot ni pun sama je macam isap rokok, tapi lebih baik lah daripada isap rokok. Sebab rokok ni entah, kalau kata pot ni memang lagi baik lah, lebih kurang. Sebab dia asap dia dengan asap pot tu berbeza lah kalau asap rokok dengan asap pot. So macam tu lah. And lagi satu, keadaan saya semasa dan selepas saya berhentilah isap rokok. Awal-awalnya bagi saya memang susah lah untuk tak isap rokok ni. Sebab kita dah biasa kan bangun pagi terus pergi isap rokok, lepas makan terus pergi isap rokok, tak buat kerja isap rokok. Memang rokok je lah 24 jam. Nafas pun rokok, semua rokok lah kira. So
Jadi dia macam bila tak dapat rokok tu, perangai macam Dr. Hafiz kata dia mula jadi macam tak betul sikit dia sebab dia gian rokok kan. Sebab ada dulu waktu saya ada kawan saya dulu, dia tak dapat isap rokok 1 hari. Muka dia jadi macam semua faham lah, macam berair, mata merah, macam tak betul dah. Macam tu lah. Jadi macam tu lah kalau orang yang tak dapat isap rokok ni, yang jenis yang kuat isap rokok ni. Lepas tu kalau saya kata, kalau lagi satu lah daripada apa yang saya dapat daripada berhenti isap rokok, ialah saya rasa macam saya punya ni lah, stamina ni makin meningkat balik lah. Sebab kalau isap rokok dulu lari sikit je dah penat, jadi tak seronok lah bila bersukan, asyik penat je selalu. Macam tu lah. Lagi satu ialah kalau dari segi duit lah, yang saya boleh fikir ialah semasa saya isap rokok dulu, saya memang selalu tak ada duit. Saya kena buat simpanan untuk beli rokok je. Kiranya macam terhad lah duit saya untuk makan ke, untuk semua ni macam tu. Kalau waktu saya lepas isap rokok je, saya dapat lah macam ada duit lebih sikit, saya boleh guna untuk beli barang yang saya perlu. Lepas tu yang duit rokok dulu tu saya dah tak payah fikir sangat dah, sebab kita dah berhenti isap rokok kan. Jadi macam seronok lah, boleh dapat berbelanja. Okey, itu je lah kalau cerita tentang dulu macam mana saya terlibat dengan rokok tu. Waktu saya isap rokok macam mana. Okey, terima kasih Encik Syazwan atas perkongsian tersebut. Saya nak ucapkan tahniah kepada Encik Syazwan sebab berjaya lah berhenti merokok dan juga mengubah gaya hidup yang lebih sihat. Kita juga tahu nak berhenti merokok tu memang susah lah, macam Encik Syazwan kata tadi. Tapi kalau kita berusaha, insyaAllah kita boleh berhenti merokok. Jadi yang macam Encik Syazwan cakap tadi, pengaruh rakan sebaya adalah salah satu faktor utama. Jadi kepada para ibu bapa, pantaulah anak-anak anda dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka bergaul, supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara yang memudaratkan kesihatan lah. Sebab kita pun tahu setiap ibu bapa inginkan anak-anaknya sentiasa sihat dan hidup dalam gaya yang sihat. Seterusnya saya ingin mengajukan soalan kedua kepada Encik Syazwan. Bolehkah Encik Syazwan jelaskan kenapa Encik Syazwan berhenti merokok dan apa kebaikan selepas berhenti merokok? Kita silakan Encik. Boleh. Kenapa saya berhenti merokok sebab macam saya kata tadilah, sebab saya ingin jaga kesihatan saya. Saya rasa macam kalau isap rokok ni macam tu lah, macam mak saya dulu doktor, ayah saya askar. Jadi kalau diorang tahu saya isap rokok, memang saya kenalah dulu. Jadi saya tergerak hati. Lagi satu sebab saya tengok ada kawan saya yang dah jatuh sakit, batuk-batuk, tak larat dah semua. Ada yang pakai apa dipanggil tu, yang macam oksigen tu, saya tak tahu apa benda tu, yang pump tu. Sebab ni merokok, isap vape, shisha ke sebagainya macam tu. Lepas tu kalau nak kata kebaikan berhenti merokok, saya boleh fikir kebaikan berhenti merokok ni saya bagi secara am je lah, secara untuk orang awam, secara am macam tu je lah. Salah satu contoh dia dalam bidang saintifik, macam Dr. Hafiz ada kata dia boleh memperbaiki peredaran darah kita. Sebab kalau contoh awak pergi tanya orang perokok, waktu dia isap rokok tu, cuba dia try letak tangan dia kat hati, mesti dia akan rasa degupan jantung dia akan makin laju lah. Dia pump tu makin laju, dia akan pump darah tu. So kalau contoh kita berhenti isap rokok, tak lama pun, lepas 20 minit isap rokok, try pegang degupan jantung, dia akan kembali normal. Jadi waktu kalau belajar dulu dalam sains, kalau jantung kita pump darah dengan laju, dia maksudnya pengedaran darah dia tu tak sekata, jadi dia terlalu laju untuk tu.
Bila dia jadi normal balik, pengedaran darah kita akan sekata balik. Itu beza dia. Lepas tu kalau ini untuk perokok yang biasa dengar lah. Kalau orang yang jenis isap rokok sejuk ni, dia boleh mungkin, tak tahulah betul tak, tapi orang kata dia akan boleh kena bukan penyakit, dia boleh jadi mandul lah senang cerita. Macam tu. Sebab rokok sejuk ni dia boleh menyebabkan mati pucuk. Dia mati pucuk. Dia kiranya dia mampu mempengaruhi pengaliran darah ke apa ni dia panggil tu, organ-organ faham lah, organ-organ yang sensitif lah, lebih kurang organ apa kata ni tak ingat, tapi lebih kurang organ macam tu lah. Organ wanita ke organ lelaki ke, dia tak kisah siapa yang isap rokok sejuk ni, memang boleh kena lah mati pucuk ni orang kata. Lepas tu ini yang paling secara orang secara besar dia, orang yang selalu tahu ialah merendahkan risiko kanser. Sebab isap rokok ni dia boleh menyebabkan kanser. Macam saya ambil balik, Dr. Hafiz ada kata yang merokok ni dia ada karbon monoksida, tak silap saya. Karbon monoksida ni dia boleh menyebabkan oksigen ke sel-sel badan kita makin kurang. Jadi dia akan menyebabkan, kalau dalam saintifik dia akan kata cell mutation. Cell mutation ni. So maksudnya kita punya sel ni dia akan membiak secara tak terkawal. Sebab oksigen dia tak cukup. Sama macam kalau oksigen tak cukup kat otak kita akan boleh senang sakit. Macam tu. Dalam rokok ni kandungan dia banyak sangat. Terlalu banyak bahan kimia dia. So dia boleh merosakkan pundi-pundi kencing kita. Sebab apa? Sebab pundi-pundi kencing kita ialah tempat yang dia keluarkan lah. Dia bukan keluarkan, dia tapiskan bahan-bahan kimia yang terkandung dalam rokok tu. Jadi kalau tabiat rokok ni, macam contoh orang isap rokok 2 kotak sehari. 2 kotak tu dalam 40 batang sehari. So jadi pundi-pundi kita minum air tak cukup. So bila minum air pula tak cukup, jadi dia tak boleh menghasilkan air kencing. Pundi-pundi kencing kita pula tak sempat lah, kiranya macam tak sempat nak tapis benda tu. Faham kan? Dia macam 40 batang tu, 40 dah lah, satu batang tu dah banyak lah. Pasal ada lagi 40 batang. Kalau 40 batang tu dia nak tapis tu terlalu banyak. Jadi jam. Dia kurang jam lah tu. Pundi-pundi kencing kita pun jam. So secara langsungnya dia merosakkan lah pundi-pundi kecil kita. Jadi boleh lah kena kanser semua tu. Kalau yang ramai orang fikir juga ialah kewangan lah, boleh kata kewangan, duit lah, dia melibatkan duit. Okay. Kita ambil contoh lah, rokok paling murah kat dalam Malaysia ni. Semua tahu rokok murah dulu harga biasa dia dalam RM6.5. Tak kisahlah John ke Saat ke D-Blend ke apa semua, RM6.5. Jadi secara purata orang hisap 1 kotak sehari. Yang hisap 2 kotak tu lain sikit lah, tu level atas sikit kalau yang 2 kotak tu. Jadi untuk yang 1 kotak ni, okay, kita ambil RM6.5 tu 1 kotak sehari lah. Kita daratkan dengan 30. So kita akan dapat dalam 195 lah tambah tolak. Dalam setahun ada 12 bulan. Kita darab kan 195 ni daratkan dengan 12 pula. Dah dapat dalam 2,300 lebih lah, tambah tolak lah harga jurang tu. Okay. So macam kalau perasan 2,300 tu banyak besar. Orang yang kerja 7-Eleven contoh, macam dulu saya pun kerja 7-Eleven. Gaji saya kerja sebulan masuk overtime ke semua tu baru 1,800. Nampak? Maksudnya ada lagi 500 lagi. So kiranya kita hisap rokok ni lagi banyak daripada apa yang gaji kita sepatutnya dapat. Macam Ustaz Syah dia kata jugalah, yang memang dia untuk orang yang hisap rokok pembaziran itu besar. So kiranya kita boleh nampak lah, kalau macam Ustaz kata 2 kotak sehari, orang takkan perasan 2 kotak je baru sehari. Tapi dia tak tahu 2 kotak kalau dia ambil rokok murah, yelah 2 kotak pun dah dekat 2,340 sebulan lah. Kalau ambil yang kotak mahal lagi, yang RM20 ke Dunhill ke apa semua tu, lagi mahal.
So kiranya macam boleh nampak lah. Orang selalu kata alah sekotak, walaupun sekotak dah 3 hari pun kita banyak dah juga tu. Boleh. Duit tu okey, contoh 2,340 tu apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh contoh orang awak kumpul 2 bulan pun awak boleh beli motor second hand dah sebiji. Boleh buat repair, boleh buat bayar sewa rumah ke 2,000 tu. Makan ke semua, bagi anak-anak belanja ke kalau yang ada anak. Nampak? Banyak. So kiranya rokok ni orang pun kata juga rokok ni tak style pun sebenarnya. Tak kiranya tak handsome mana lah kalau hisap rokok ni. Bazir je duit tu sebenarnya. Kiranya lebih kurang macam itulah. So itulah salah satu saya rasa kalau untuk kebaikan merokok ni, biasanya yang orang akan tahu secara kewangan, duit kita ataupun merendahkan risiko kanser. Tapi banyak lagi ada, cuma saya terangkan mana yang orang semua dah lebih tahu. Saya cuma lanjutkan lagi lah apa yang dia orang tahu, bagi tahu sikit dia orang harga-harga dia. Macam tu lah sepatutnya. Saya rasa tu je lah kot, tak ada dah banyak lagi. Okay. Masih Terima kasih Encik Syazwan atas penjelasan yang sangat padat. Jadi kita dapat rumuskanlah dari segi apa yang Encik Syazwan cakap tu, bahawa bila kita berhenti merokok, kehidupan menjadi lebih ceria, kesihatan lebih terjaga dan kewangan pun makin stabil. Jadi semoga lepas ni kehidupan Encik Syazwan lebih baiklah, insyaAllah. Setelah mendengar perkongsian dari ahli-ahli panel terakhir, maka forum kita sudah di penghujungnya. Sebelum menamatkan sesi forum kita, saya ingin membuka ruang kepada penonton-penonton untuk memberikan soalan ataupun apa-apa pertanyaan lah, tapi dalam masa yang sama kita memberi peluang kepada ahli-ahli panel kita untuk memberi sebarang nasihat kepada penonton-penonton kita. Jadi saya mulakan dengan ahli panel pertama. Silakan doktor. Okey. Untuk nasihat, saya sebagai doktor, jadi kita tahu bahawa pesakit-pesakit kita yang terlibat, mungkin ramai yang terlibat yang sakit disebabkan merokok. Jadi nasihat saya kepada orang ramai, kalau boleh yang tidak merokok, hindarilah daripada merokok, kerana merokok ini sangat-sangat membahayakan kesihatan anda. Tapi bagi yang merokok, anda boleh memasang niat untuk berhenti atau ikhtiarkan, usahakan diri anda untuk berhenti daripada merokok. Memang kita tidak boleh untuk berhenti secepat mungkin, tetapi secara perlahan-lahan dan secara beristiqamah kita boleh berhenti merokok itu dan katakan tidak pada rokok. Okay. Lepas ni Ustaz ada nasihat ke? Jadi nasihat saya kepada orang-orang yang di luar sana, kepada yang belum lagi terjebak dalam aktiviti merokok ni, kalau boleh kita elakkan awal-awal. Dan pada orang yang baru je hisap dalam 1 batang 2 batang je akibat terpengaruh dengan kawan baru-baru terpengaruh ke, perkara itu kita boleh lagi untuk berhenti. Jadi nasihat untuk pada yang perokok tegar ni, cuba tukarkan mindset kita untuk berhenti, kerana kita tahu kan merokok ini adalah boleh menjadikan satu pembaziran kepada hidup kita. Jadi pembaziran itu kan amalan syaitan, jadi kalau boleh kita elakkanlah amalan pembaziran itu. Jadi itu je lah nasihat saya kepada orang yang di luar sana. Sekian. Ahli panel terakhir ada nasihat ke Cik Syazwan? Ada sikit. Bagi yang orang yang belum merokok ni, saya ucap tahniah lah, sebab baguslah awak tak ikut rakan awak sangat. Tak macam okey lah tu, tak
bagus lah sebab tak ikut. Tapi bagi yang dah isap rokok tu, kalau boleh berhentilah. Kalau tak nak berhenti tu, kuatkanlah isap rokok supaya pergi awal cepat sikit. Masih. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita atas nasihat yang diberikan. Okey, nampaknya saya menerima 2 soalan daripada penonton-penonton setia kami. Soalan pertama ditujukan kepada doktor. Boleh doktor jelaskan statistik kematian disebabkan merokok selama doktor berkhidmat di hospital? Silakan doktor. Okey, terima kasih atas soalan yang menarik. Okey, untuk pengetahuan semua, statistik perokok yang ada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, mengatakan bahawa 10,000 rakyat Malaysia yang mati setiap tahun disebabkan penyakit berkaitan secara langsung dengan tabiat merokok. Okey, sejumlah 49% daripada lelaki dewasa di negara Malaysia ini merokok melebihi kadar negara-negara maju seperti di Britain hanya 38%, di Amerika Syarikat hanya 35%, dan di Sweden hanya 30% sahaja. Maka di Malaysia adalah peratusan yang tertinggi iaitu dengan 49%, dan yang kedua iaitu di negara Britain iaitu 38%. Okey. Tabiat ini boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit. Ia bukan sahaja membawa kemudaratan kepada perokok, kepada diri kita sendiri, tetapi ia juga memberi kesan yang teruk kepada orang sekeliling kerana menyedut atau menyedut asap rokok itu. Okey, itu saja. Terima kasih doktor atas jawapan yang diberikan. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Ustaz lah. Boleh Ustaz bagi tips atau langkah-langkah untuk atasi merokok ini? Silakan Ustaz. Jadi soalan yang ditujukan ialah cara-cara atau langkah untuk mengatasi masalah merokok. Jadi bagi saya, pertama sekali kita perlu buat adalah kita perlu setkan dalam kepada pemikiran kita ni bahawa kita ingin berubah untuk berhenti merokok. Maka dengan itu kita buat jadual kita, contohnya macam hari ni kita kurangkan 2 batang, esok kita kurangkan lagi 2 batang. Jadi perkara ini kita akan nampak bukan dalam sekelip mata, tapi perkara ini untuk kita merubahkan sesuatu itu perlulah ada jangka masa yang panjang juga. Sebab seperti Dr. Hafiz kata, merokok ini boleh menyebabkan ketagihan dan ketagihan itu boleh sukar untuk perokok ini mengawal. Jadi langkah yang sepatutnya, yang seharusnya kita lakukan ni untuk mengelakkan merokok ini ialah caranya kita kurangkan sedikit demi sedikit perbuatan merokok itu. Jadi sebab perokok tegar ni, kalau kita suruh dia terus berhenti, dia memang susah untuk berhenti sebab adanya nikotin itu yang akan menyebabkan ketagihan. Maka sama juga dengan orang yang, contohnya kawan kita itu suka mengair, kita pun kata berhentilah mengair tu, main war pula. Gitu. Kita suruh dia main war pula. Dia nak layan tak kita, padahal dia suka dengan mengair tu. Tiba-tiba pula kita secara mengejut menyuruh dia untuk tukar aktiviti yang dia suka. Maka perkara ini jelas sekali bahawa kita perlulah mengurangkan sehari demi sehari
berapa kuantiti rokok yang kita ambil tu, dan insyaAllah bila kita melakukan dengan istiqamah dan ada niat yang betul, insyaAllah Allah akan tolong kita untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih berguna untuk diri kita. Maka itu je lah jawapan saya untuk soalan tersebut. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian jawapan tadi. Diharapkan semoga penonton-penonton setia kami dapat info-info yang berfaedah ini dalam forum hari ini. Kita dapat simpulkan yang rokok ini memberikan banyak keburukan dari segi kesihatan, keluarga dan juga masa depan kehidupan perokok tersebut. Terima kasih juga kepada penonton-penonton di rumah kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri forum hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita hari ini. Dengan ini saya akhiri forum dengan serangkap pantun iaitu menarik halus papan di Jawa, tersegang kukuh di gerbang batu, adab berjumpa, terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada ahli panel kami dan juga penonton-penonton di rumah. Sekian, terima kasih.